Buletin Didik 24 Januari bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia sentiasa komited dalam memperkasa sistem pendidikan negara untuk memastikan ia saksama, inklusif, relevan dan berdaya tahan. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, pelbagai inisiatif telah sedang dan akan dilaksanakan agar setiap anak di negara ini tidak tercicir untuk mendapatkan pendidikan. Beliau yang juga Presiden Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia berkata, selari dengan tema Hari Pendidikan Antarabangsa kali kelima, To Invest in People, Prioritise Education, Kementerian mengambil langkah mengaktifkan semula Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK sesi 2023-2025. In 2013, we introduced the Malaysia Education Blueprint, which outlines a 12-year roadmap and comprehensive framework for a sustainable transformation of our education system. This was also in line with our efforts towards achieving in SDG 4 Education 2030. Further to that, Malaysia is reviving the National Education Advisory Council to pool ideas and actions with the aim to improve the country's education. Beliau berucap menerusi rakaman video pada Hari Pendidikan Antarabangsa kali kelima. Menurut Fadlina, Kementerian Pendidikan KPM berhasrat memupuk ekosistem pendidikan yang harmoni, merangkumi murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara dan negara sejahtera. Untuk itu, KPM fokus ke arah mewujudkan karamah insaniah dan pembentukan murid beradab, berakhlak serta berintegriti. Ia juga selari dengan kaedah membentuk anak yang baik lagi cerdik, ABC. Tambahnya, untuk mencapai kejayaan dalam pendidikan digital, perlu disokong dengan guru yang mempunyai skill dan pengetahuan dalam bidang IT. Beliau sebelum itu memberi jaminan bahawa KPM akan terus menaik taraf infrastruktur ICT setiap sekolah serta merapatkan jurang digital, terutama dalam kalangan murid kurang bernasib baik serta yang berada di kawasan terpencil. Tambahnya, sebagai usaha mengurangkan isu keciciran murid, KPM memberi tumpuan kepada pembangunan pembelajaran awal kanak-kanak. Penggal persekolahan yang bakal bermula rutin harian guru-guru di Sekolah Kebangsaan Ladang Taku, Kuala Krai akan kembali mengisi bot yang disediakan di pengkalan Sungai Kelantan. Dugaan mereka agak hebat apabila perlu menyeberangi Sungai Kelantan menggunakan bot setiap hari persekolahan. Malah ada dalam kalangan guru terbabit pernah mengalami kecederaan dan patah kaki apabila terjatuh di kawasan pengkalan untuk mendidik anak-anak kampung Sungai Taku seramai 46 orang murid. SK Ladang Taku terletak di seberang Sungai Kelantan di kawasan Kuala Krai. Perhubungan utama penduduk kampung hanyalah menggunakan pengangkutan air iaitu bot. Setiap hari, guru-guru wanita akan meletakkan kenderaan mereka 500 meter dari pengkalan dan berjalan kaki menuju ke jeti untuk menaiki bot. Manakala guru-guru lelaki membawa bersama motosikal mereka menggunakan bot untuk ke sekolah. Guru Besar Zakaria Muhammad berkata, biarpun terpaksa menempuh kesukaran dan berdepan bahaya setiap hari, namun kecekalan guru-guru dalam mendidik anak-anak di seberang sungai amat membanggakan. Biasanya cikgu-cikgu sini dia akan beratur lah. Beratur ikut terik kata. Beratur ikut terik. Pak putih naik dia akan pergi seberai kata. Lepas tu dia kena nunggu pula. Bila orang sampai pergi atas seberai sana, mari sini pula ambil pula pak putih motor kata. Tu yang menyebabkan biasanya kalau lewat sapa ke sekolah tu ada satu punca. Salah satu punca lagi kalau kita tengok jalan ni dalam keadaan memang terlalu uzur lah. Kalau bila cuaca hujan, sini memang kita susah sangat nak lalu kata. Ada cikgu-cikgu hok jatuh dalam air pun ada. Kalau kira lah ni ada seorang cikgu tu baru je lepas ditukar ke sebelah sana lah. Sebab dia tergelincir daripada motor dia tu jatuh ke daripada motor dia jatuh di kawasan sebelah sana tu patuh kaki dia sini kata. Bagi seorang guru, beliau membelanjakan RM40 setiap bulan bagi perkhidmatan bot untuk ke sekolah dan meninggalkan kereta di seberang sungai. Saya baru setahun lah mengajar di sekolah ni. Bagi saya lah pengalaman di sekolah ni walaupun kena naik 2-3 kenderaan seronok lah dengan kawan-kawan, dengan cikgu-cikgu semua kami sama-sama dan dengan murid-murid di sekolah ni. Biarpun sudah 3 tahun mengharungi cabaran untuk ke sekolah, bagi guru Rohana Jusoh pula perasaannya masih bercampur baur antara takut dan teruja untuk mengajar anak-anak didik di kawasan pedalaman itu. Kira berulang-alik lah. Dengan kepayahan kena naik kena menyeberangi sungai
Terutama jika waktu hujan lagi susah kan. Terpaksa kita kena parking kereta kat luar, berjalan kaki. Bila sampai di sebelah sana, kita terpaksa pula kena naik motor untuk ke sekolah dalam 1 kilometer lah. Dalam pada itu, penduduk orang asli Pos Gop Gua Musang pula masih ternanti-nanti tindakan segera pihak bertanggungjawab bagi memastikan 90 pelajar kawasan itu dapat kembali ke sekolah seperti biasa. Kesemua mereka didakwa tidak dapat menghadiri sesi persekolahan sejak Ogos tahun lalu akibat jalan raya yang menghubungkan penempatan itu dan sekolah rosak teruk selain berdepan isu tanah serta jambatan runtuh. Mereka yang terjejas ialah 12 murid Sekolah Kebangsaan Tohoi, 33 murid SK Kuala Betis dan 45 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Panggung Jaya. Situasi itu berlaku apabila keadaan jalan yang teruk menyebabkan kenderaan yang ditugaskan mengambil mereka ke sekolah tidak dapat memasuki kawasan pos di pedalaman itu. Jadi kami menunggulah kenderaan untuk ambil budak sekolah tu. Tapi belum datang lagi? Belum datang lagi disebabkan jalan dah teruk. Dah teruk, memang teruk langsung lah. Tak boleh kami nak keluar pun dengan motor pun paruk-paruk lah. Bertolak-tolak berkumpulan lah baru boleh keluar dengan motor. Menurut seorang penduduk kampung, Amoy Along, dia buntu memikirkan masa depan anak-anak serta cucunya selepas mereka tidak dapat ke sekolah sejak lebih 4 bulan lalu. Anak-anak kita ramai tak? Ramai. Dah cucu pun ada. Jadi kita minta apa? Minta jakuah lah. Minta jakuah tolong. Dah berapa lama tak sekolah ni? Dah sebulan dah. Bulan 8 hingga sekarang. Dah lama Dah lama. Dah lama. Jadi setakat ni dah bagi aduan dekat Jakwa ke? Dah. Mereka pernah bermalam di hutan kerana tidak dapat melalui jalan berkenaan setiap kali musim tengkujuh. Jadi saya berharap tahun ni saya berharap jalan kena secepat mungkin. Sebab kami nak keluar, di utama budak sekolah, kedua pihak keselamatan doktor. Ketiga orang kampung yang utama nak beli barang, nak beli beras. Semua dah gagal dah hari ni. Nak cari makan, nak keluar motor sudah rusak dah motor. Pos Gop antara pos pedalaman paling jauh di daerah itu yang memakan masa lebih 10 jam menggunakan laluan darat. Inovasi seorang guru Sekolah Kebangsaan Senawang berupaya menghasilkan arang mesra alam dengan kos penghasilan yang rendah. Ciptaannya itu sekaligus mengatasi masalah timbunan kertas terpakai di sekolah. Idea penghasilan inovasi tablet bio arang ini dicetuskan Guru Penyelaras Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM SK Senawang Hamidah Mat. Selain menggunakan kertas terpakai, ciptaan itu turut menggunakan tumbuhan kering. Inovasi itu mempunyai kelebihan apabila menghasilkan produk kurang pelepasan karbon, abu dan asap, pembakaran lebih cekap dengan haba lebih tinggi serta menggunakan sumber tenaga boleh diperbarui. Ciptaan Cikgu Hamidah muncul johan dalam pertandingan inovasi peringkat negeri pada 2018, seterusnya menjadi wakil negeri 9 ke pertandingan peringkat kebangsaan dan meraih gelaran naib johan pada 2019. Inovasi itu kemudiannya ditambah baik dengan bantuan murid apabila menambah fungsi produknya menjadi multi-tablet serai wangi yang digunakan sebagai aroma. Biarpun bergelar orang kurang upaya OKU masalah pembelajaran, seorang pelajar gigih berusaha menjalankan perniagaan donat. Supaya tidak menjejaskan waktu persekolahan, Muhammad Farish Ikhwan Abdul Razak hanya akan membuat dan menjual donat pada hari Minggu dan cuti persekolahan. Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Menerung di Kuala Berang, Terengganu ini berkata dia mula berniaga donat secara kecil-kecilan bulan September tahun lalu. Kemahiran yang diperoleh hasil program pendidikan khas integrasi kemahiran vocational spesifikasi pembuatan roti di sekolahnya diterjemahkan kepada perniagaan. Ujarnya untuk modal, dia menggunakan keuntungan menjual kuih tak telur yang dihantar kepada pelanggan melalui pesanan sebelum ini. Kebiasaannya, Farish bangun seawal jam 3 pagi untuk menyiapkan donat dan proses menyiapkannya biasanya selesai pada jam 6 pagi sebelum dia memulakan perniagaan sekitar 7.30 pagi. Akui Farish pada peringkat permulaan, pernah donat yang dibuatnya tidak menjadi dan menyerap minyak.
Hasil tunjuk ajar guru di sekolah, barulah Farish mampu menghasilkan donat seperti yang dijualnya sekarang. Tambah Farish, dia bercita-cita ingin membuka kedai sendiri. College Vocational Keningau melancarkan inisiatif menangani jenayah penipuan yang kini semakin berleluasa. Projek yang dikenali sebagai Spot and Stop mendidik warga kolej itu serta penduduk sekitarnya mengesan tanda-tanda penipuan di peringkat awal agar mereka dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa. Melalui pembangunan poster dan video terbabit, masyarakat diberi kesedaran mengenal pasti tanda-tanda penipuan di peringkat awal untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa. Menurut pengarah College Vocational Keningau, Christine Stanislaus Kinsik, ada beberapa orang pelajarnya yang terjerat dengan perniagaan yang mencurigakan di mana mereka perlu melakukan pemindahan wang dalam jumlah yang tertentu. Poster dan video yang dibangunkan itu membantu setiap masyarakat menasihati kenalan dan keluarga mereka untuk berhati-hati dengan sebarang tawaran perniagaan. Ia merangkumi pemberian hadiah atau kata-kata manis daripada sesiapa sahaja, sama ada melalui media sosial, email, panggilan telefon atau message teks. Rakaman video yang dilakukan juga adalah lakonan berdasarkan kisah benar jenayah penipuan. Selain video dan poster, mereka turut membangunkan kuis cabaran scam. Christine berharap usaha itu dapat meningkatkan kemampuan pelajar dalam mengenal pasti jenayah penipuan supaya mereka dapat melindungi diri daripada turut terjerumus. Beliau juga berpendapat projek itu boleh diperluaskan kepada penduduk-penduduk kampung yang mudah terpedaya dengan penipuan atau scam yang semakin berleluasa. Dinding kosong dan lorong-lorong gelap di seluruh negara akan dicantikkan dengan lukisan mural. Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, setakat ini 410 lokasi telah dilukis dengan mural di seluruh negara sejak 2016. Mural boleh menghidupkan suasana, seterusnya menjadi tarikan baru kepada pelancong dan rakyat tempatan. Lukisan mural juga secara tidak langsung boleh menjana pendapatan kepada penduduk setempat melalui aktiviti ekonomi. Balai Seni Negara sentiasa memberi sokongan kepada penggiat seni lukis di seluruh negara untuk menghasilkan mural di kawasan mereka. Kami di Balai Seni Negara untuk kerjasama sama dalam bentuk sokongan yang macam mana pun kita akan membantu, sama dalam bentuk dana, bahan, promosi dan sebagainya, dan kita akan ada kerjasama. Yang pertama sekali, kriteria yang paling asas adalah perlu mereka ini mendapat kebenaran daripada pihak yang mempunyai pemilik properti tersebut. Amiruddin Ahmad berkata demikian selepas majlis perasmian mural tukang bot ke laut di Kampung Pulau Ketam, Kuala Terengganu. Mural tukang bot ke laut ini dihasilkan 3 pelukis tempatan iaitu Taib Abdul Razak, Khaidir Hakim Zaidan dan Aiman Faiz Jailani. Ia dilakar di atas tiang jambatan bersaiz 3.34 meter lebar dan 1.7 meter tinggi. Pelukis mendokumentasikan diagram atau keseluruhan struktur binaan bot nelayan yang masih dalam pembinaan. Kesemua mereka mengambil masa sebulan untuk menyiapkan mural itu. Baiklah, kemeriahan Tahun Baru Cina kali ini turut dirasai golongan gelandangan di ibu negara. Menerusi program Jom CNY kali ke-8 anjuran Institut On Jaafar IOJ, lebih 200 golongan kurang bernasib baik diraikan di pusat transit gelandangan. Menurut pengarah IOJ, Charles Mohan, mereka meneruskan tradisi menyantuni gelandangan di sekitar ibu kota bagi berkongsi kegembiraan. Walaupun sambutan diraikan tanpa ahli keluarga, penghuni pusat transit ini tetap bersyukur dan ceria kerana masih ada pihak yang prihatin dengan nasib mereka. We don't miss out on celebration, although I'm a Chinese Muslim, but we still celebrate festivals. So this one thing which I think is good for the residents here, no. Macam rumah satu keluarga ikutlah. So ikut tu agama lain, agama ini cara macam lain-lain lah. Semua satu keluarga juga kita ada. 20 sukarelawan dari Persatuan Mahasiswa Anak Selangor Permas Universiti Kebangsaan Malaysia UKM turut berganding bahu menjayakan program amal ini. Okey, kedudukan bersedia penjaga gol. Step pertama adalah penjaga gol perlu berdiri menggunakan kedua belah kaki selebar bahu dan kedudukan lutut dibengkokkan sedikit, pinggan juga dibengkokkan sedikit.
kedudukan bahagian upper body, kedua belah tangan perlu diangkat melebihi paras dada dan bahu. Tangan hendaklah melebihi ketinggian pinggang, bertujuan untuk bergerak sama ada ke atas dan ke bawah semasa proses melakukan menyelamatkan bola. Dan kayu dipegang secara mendatar atau menegak dan dicondongkan di hadapan supaya jika bola terkena ia tidak membias ataupun terpesong masuk ke dalam gol. Bertemu kembali, seorang kanak-kanak berusia 4 tahun menjadi ahli termuda Britain di Mensa. Mensa adalah sebuah komuniti global eksklusif yang dianggotai individu dengan tahap IQ sangat tinggi. Teddy Hobbs belajar membaca sendiri pada usia 2 tahun. Ibunya, Beth Hobbs, berkata dia mula menyedari keistimewaan Teddy ketika sekatan pergerakan akibat pandemik COVID-19 di mana anaknya hanya berminat menonton rancangan pendidikan di kaca TV. Menerusinya, dia meniru sebutan huruf serta perkataan yang dilontarkan sehingga lancar. Kini, Teddy juga mampu menyebut nombor 1 hingga 100 dalam 7 bahasa, termasuk Perancis dan Mandarin. Adamant he only wanted to watch the educational ones. And again, you're there as a parent, you're there like, well, if you're asking for education, like, go for it. And then he suddenly started picking up on it. And I remember messaging other people in sort of our WhatsApp group being like, is anybody else's child trying to do this? And sort of the answers came back as, no, they're not. So we phoned the health visitor and said, look, I think he's teaching himself how to read. Sebaik disahkan stabil, Beth dan suaminya menghubungi Mensa. Teddy disahkan layak menyertai komuniti itu pada usia 3 tahun 9 bulan selepas memperolehi 139 mata daripada 160 dalam ujian IQ Mensa. Mempertimbangkan kerjaya dalam bidang perubatan, di masa terluang, Teddy gemar membaca buku untuk adik perempuannya yang berusia 1 tahun selain menghafal sifir dan bersukan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa tindakan segera dan bersepadu bagi melindungi kanak-kanak daripada ubat tercemar. Ia susulan beberapa kematian yang dikaitkan dengan ubat batuk tahun lalu. Ubat batuk sirap yang mempunyai bahan kimia toksik yang digunakan sebagai pelarut industri dan ejen anti beku yang tinggi dijual secara berleluasa. Ia dilaporkan mampu membawa maut meskipun diambil dalam kuantiti yang kecil. Lebih 300 kanak-kanak berusia bawah 5 tahun di Gambia, Indonesia dan Uzbekistan meninggal dunia akibat kecederaan buah pinggang teruk kesan ubat berkenaan tahun lalu. Menurut WHO, ubat itu mungkin turut dipasarkan di Filipina, Timor Leste, Senegal dan Kemboja. Sukan, kejohanan hoki Piala 2023 di India. Korea Selatan meneruskan cabaran Asia apabila mara ke suku akhir. Lebih menarik, pada aksi crossover itu, mereka mengejutkan jago Amerika Selatan Argentina. Terikat 5-5 pada waktu permainan sebenar, Korea mara dengan kemenangan 3-2 menerusi penentuan shootout. Suku akhir esok, mereka berdepan Belanda. Meskipun dikejutkan jaringan seawal minit ke-8 menerusi Michael Kaseya selepas kesilapan penjaga gol Kim Jae-yeon, Korea Selatan nyata tidak mudah cemas apabila menyamakan kedudukan 10 minit berselang menerusi Kim Song-hyun. Permainan nyata menghiburkan apabila kedua-dua pasukan saling berbalas jaringan. Satu ketika Argentina menghampiri suku akhir apabila mendahului 5-3. Namun Korea bangkit menyamakan kedudukan 5-5 4 minit sebelum perlawanan tamat. Debaran berterusan pada penentuan shootout ketika Kaseya kembali menghidupkan peluang Argentina untuk kedudukan 1-2. Korea Selatan terus memberi tekanan kepada Argentina apabila Jung Man-jae menyempurnakan pukulan keempat untuk kedudukan 3-2. Hasrat Argentina untuk mengikat kedudukan ketika Korea Selatan masih memiliki satu percubaan tidak kesampaian. Martin Ferrero mengambil masa terlalu lama untuk menyudahkan jaringan kelima, membolehkan Korea Selatan mara ke suku akhir dengan kemenangan 3-2. Fasa suku akhir yang bermula malam ini dan esok menyaksikan pasukan yang mara berada dalam 10 kelompok terbaik dunia.
4 juara setiap kumpulan, Australia, Belgium, Belanda dan England berdepan 4 lagi pasukan yang melepasi perlawanan crossover. Kedudukan terkini ranking dunia yang dikeluarkan Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH, Australia berada di kedudukan nombor 1 dunia, diikuti Belgium 2, Belanda 3 dan Jerman 4. Manakala England ke-6 dunia, Spanyol 8, New Zealand 9 dan Korea Selatan paling rendah iaitu ke-10 dunia. Ke perkembangan tenis terbuka Australia ketika ramai yang sangsi kemampuan Novak Djokovic untuk bertahan pada saingan kali ini gara-gara kecederaan yang ditanggungnya. Kejutan berlaku apabila bintang Serbia itu mudah melangkah ke suku akhir. Pada pusingan keempat, Novak Djokovic dengan status juara 9 kali terbuka Australia berdepan pemain tuan rumah Alex de Minaur. Penampilan Djokovic yang cukup bertenaga di gelanggang bagaikan menafikan perkabaran kecederaan hamstring yang dialaminya. Menang 6-2 pada set pertama, Djokovic pilihan keempat melenyapkan harapan penyokong tuan rumah untuk melihat Minaur bangkit. Dia yang kini mencecah usia 35 tahun mengatasi Minaur yang 12 tahun lebih muda dengan kemenangan 6-1, 6-2 pada 2 set berikutnya. Pada suku akhir, Djokovic akan menentang pemain Rusia Andrei Rublev, pilihan kelima yang menewaskan Holger Rune dari Denmark. Sementara itu, pemain muda Amerika Syarikat Ben Shelton terus mencuri tumpuan. Pada penampilan pertamanya di Melbourne, pemain berusia 20 tahun yang berada di ranking ke-89 dunia itu cemerlang mara ke suku akhir. Dia menewaskan rakan senegara JJ Wolf pada aksi yang cukup sengit memakan masa 3 jam 45 minit. Shelton menang 6-7, 6-2, 6-7, 7-6 dan 6-2. Menantinya pada suku akhir seorang lagi pemain Amerika Syarikat, Tommy Paul. Baiklah, paparan menyaksikan puluhan ribu pengunjung meraihkan Hari Tulip Kebangsaan di Amsterdam mengakhiri buletin didik. Setiap seorang dibenar memilih 20 batang tulip percuma yang disediakan penganjur. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.